penerangan sedikit terkini berkenaan dengan Turki dan Syria. Jadi misi MAFIM untuk misi bantuan ke sana, kita dapat penerangan yang jelas pada pagi ini. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, saya silakan juga untuk menyampaikan penerangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Pimpinan Surau, hadirin hadirat, ikhwan wa akhawat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah pada pagi ini dapat bersama-sama seperti biasa memprogramkan diri mengikut jadual Allah, di mana kita memulai solat berjemaah, kemudian kita akan melanjutkan kehidupan kita ini. Pada pagi ini seperti yang telah disebut, kita buat sedikit perkongsian tentang ehwal yang terkini yang telah melanda dua buah negara Islam yang selalu kita ikuti dari masa ke semasa. Ala kulli hal, saya akan bermula dengan mengingatkan kita terhadap kalimat al-zalzalah yang terungkap di dalam Al-Quranul Karim, suatu surah yang bila berlaku hal ini, maka kalimat al-zalzalah, iaitu sebuah surah yang ringkas cuma 8 ayat, kemudian di sana itu khusus menyebut tentang goncangan yang sangat dahsyat. Inilah yang tergambar pada saya bila saja berlaku di mana-mana di dunia ini. Ayat ini seharusnya memberi kepada kita suatu iktibar, karena di sana ialah adanya iradah Allah, adanya kudrat Allah, kemudian adanya juga di sana suatu ingatan kepada kita tentang amal kita ini. Jadi luar biasa, surah yang ringkas, surah Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Asbabun nuzulnya daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Ketika mana orang mulai persoal dan tidak yakin dan membanding-bandingkan amal-amal yang sedikit dengan amal-amal yang besar. Jadi dengan itu surah ini diturunkan oleh Allah SWT untuk respon kepada hilang keyakinan terhadap ganjaran Allah, hilang kepercayaan terhadap amaran Allah. Jadi diturunkan 8 ayat ini yang kita sudah terlalu lazim kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zuzzilatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin, sehingga akhirnya lah. Maksudnya saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama-sama kita, apa saja peristiwa yang berlaku secara prinsipnya dan secara kerangkanya ada dibayangkan oleh Allah, terutama dalam soal alam ini yang sangat canggih fungsinya di sisi Allah. Allah Maha Berkuasa. Lalu kita seharusnya mengambil iktibar pengajaran, kerana di dalamnya ada perkhabaran besar dalam setiap peristiwa. Maka dalam
hal inilah saya mengajak tuan-tuan kita mengambil perhatian kepada kejadian yang telah berlaku baru-baru ini dan mungkin akan lagi berlaku, tetapi dengan memulakan kefahaman kita tentang al-zalzalah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Kita istilah gempa bumi, kita istilah earthquake, ya. Tapi dalam Al-Quran disebut zilzalaha, yaitu goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat di kandungannya. Ini semua sepatutnya menjadi juga bahan kajian bila Allah kata adanya di bumi ini beban. Jadi golongan geologis, orang seismologis, ahli-ahli itu harus mulai memahami apa arti beban. Pada bumi ini, pada kerak bumi ini ada beban, ya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Bagaimana situasi itu yang sangat panik. Tiba-tiba ya goncangan itu berlaku dan semua tertanya apa yang sedang berlaku. Dan keadaan panik itulah yang kita lihat tergambar dalam peristiwa yang sedang berlaku sekarang. Wa na'udzubillah, katanya akanlah ada lagi yang besar, dan nampaknya dunia tidak selamat semuanya. Tetapi kita tertanya-tanya ketika itu, ya. Kita yang menerima banjir besar itu pun tertanya-tanya, ya, macam mana boleh dulu tak pernah terbayang Shah Alam jadi begini. Jadi tertanya kenapa jadi begini. Yang ini goncangan lagi dahsyat, karena tidak ada tempat yang boleh kita nak berlindung. Kalau banjir boleh kita cari tempat yang tinggi, tapi kalau gempa bumi, naik ke bukit pun tidak selamat, pergi ke lapangan pun tidak selamat. Jadi akan berlaku pertanyaan, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ada banyak sajak-sajak yang ditulis oleh pelbagai pihak tentang bumi berbicara, ya. Yang disebut hadis akhbaraha, yaitu percakapan ataupun perkara yang sedang dilihat bukan dengan bahasa tetapi dengan tanda, tapi tetap kita mengatakan itu berbicara. Bahasanya tidak ada. Bila berlakunya begini dianggap dan juga diperkatakan oleh Al-Quran bahawa bumi sedang berbicara. Inilah yang menariknya, ya. Bila kalimat al-hadith itu berbicara, memberikan perkhabaran. Pada hari itulah yang dikatakan bumi menceritakan beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sedemikian itu kepadanya. Allah menyatakan bahawa ini adalah suatu qudrat, satu iradat Allah yang kamu tidak faham. Kamu tak tahu macam mana ini boleh berlaku. Suatu keadaan yang tenang, yang dikatakan bangunan yang mantap, yang dikatakan engineering yang sangat canggih, tetapi Allah kata aku memerintahkan. Dan dalam kalam memerintahkan itulah kita dianggap harusnya melihat itu bahawa ada sesuatu message yang sedang disampaikan. Message itulah yang sedang kita saksikan pada 6 hari bulan Februari, lebih kurang 5 hari yang lalu. Ya, hari ini sudah 11, maknanya 6 hari, 5 hari yang lalu berlaku
pada waktu subuh di tempat yang telah disebut dalam berita-berita ini. Tetapi yang saya sangat mahir dan sangat lazim ialah dua tempat yang saya pergi, kerana hampir setiap tahun kami pergi ke sana untuk masuk ke Syria, iaitu satu namanya Hatay, ini satu negeri ya, dan satu lagi namanya Gaziantep, dan satu namanya Kilis. Ini tempat operasi kami membantu pelarian-pelarian Syria. Sebab kita masuk kesempatan itu satu bandar namanya Halib, atau kadang-kadang disebut Aleppo, dan juga satu lagi kawasan dalam Syria namanya Idlib. Pada 6 hari bulan itu, lebih kurang 4 pagi waktu Turki, berlaku goncangan yang persis yang disebut yang dahsyat. Mana goncangan bumi yang sangat dahsyat itu. Dan dia telah berskala 7.8. 7.8 itu dekat-dekat sama seperti apa yang berlaku di Aceh 2004 ya. Goncangan itu telah menggegarkan 10 wilayah. Dianggarkan 20% daripada Turki. Itu kejadian yang pertama. Barang diingat tuan-tuan, Turki ini berada di dalam, ini maklumat kita lah ya, berada di dalam garis yang dipanggil fault line. Fault line itu maknanya bumi kita ni dia ada barisan retak. Macam kalau kita tengok dinding ni ada barisan retak tu, bumi kita tu ada garisan retak. Daripada Latin Amerika ada di sebelah barat, kemudian dia turun ke bawah, kemudian dia pergi ke kawasan Eropah sedikit, kemudian tu garis itu pergi kepada kawasan Turki yang banyak, kemudian kawasan Pakistan, Iran, kemudian India juga, kemudian dia turun ke kawasan sebelah kita iaitu di Sumatera, terus naik ke Jawa dan sampai ke atas. Ini dipanggil fault line. Fault line tu retak. Bila retak itu adanya dalam geologi, ini saya faham secara layman lah ya, bukan kita ni ahli, tapi istilah-istilah itu selalu kita dengar. Namanya tectonic plate. Artinya dalam retak itu ada dua piring. Ya, dia panggil tectonic plate. Bukan saja dua piring, mana ada dua belah, yang belah kiri belah kanan. Jadi itu dipanggil tectonic plate. Dan dalam fitrah sunatullah yang Allah cipta, tectonic plate itu selalu bergerak di bawah. Ada yang bergerak itu dalam sampai puluhan kilometer, daripada paras atas sampai ke bawah. Ada yang lebih tinggi sedikit, 35 kilometer. Ada yang atas lagi sampai ke peringkat adanya 8 kilometer. Artinya dia bergerak itu pada kedalaman yang berbeza. Tectonic plate ini dibagi-bagikan ke kawasan Asia, kawasan dia panggil dia Indian plate, kemudian dia panggil dia ASEAN plate, kemudian ada yang dia panggil di Latin America plate. Jadi piring, dia panggil piring itu bergerak. Dan ada masa yang disebut oleh ahli saintis geologis, tidak ada setakat hari ini sesiapa pakar pun yang dapat mengatakan kita boleh predict, kita boleh sangka bila akan berlaku. Tidak ada. Tak ada lagi meter yang dapat mengukur, tak ada lagi analisis data yang menyebabkan kita boleh tahu dalam sekitar bulan-bulan sekian akan berlaku. Tidak ada. Yang ada adalah dia panggil sangkaan ataupun prediction. Dan inilah yang hendak kita faham bentuknya, dan tuan-tuan boleh lihat dalam sekarang ni mudah dalam internet menerangkan tentang sifat earthquake ni. Ya.
kalau earthquake yang besar yang pernah dilalui oleh dunia ini ialah skala 9.5, iaitu di mana? Di Elivipia di Chile 1960. Itu paling besar, 9.5. Kemudian urutan daripada itu ada yang berlaku sekitar 8.6, 9, menghampir 9 di Aceh pada 2004. Dan di Turki yang juga paling besar ialah sekitar 1999, iaitu di Izmir. Tuan-tuan yang melancong di sana sebagainya mungkin terbayang ya. Tapi Izmir itu tak jauh daripada Istanbul atau tak jauh daripada Ankara. Jadi Izmir pada tahun 1999 itu juga puluhan ribu yang mati. Tetapi kali ini kelainannya ialah setiap kali gempar bumi ini, kita panggil gempa bumi ya. Saya istilahnya gempar, gegaran bumi itu, dia ada apa yang dinamakan aftershock, iaitu dia panggil tremors. Ya, lepas berlaku earthquake kemudian tu dia bergerak dan sambil dia nak mereda tu dia masih ada. Jadi dia panggil aftershock. Dan aftershock itu memang ada bahayanya, tetapi dia mulai nak bertenang. Macam tuan-tuan nak bayangkan macam ni ya, kalau kita ambil batu kita buang dalam air akan berlaku riak kan. Jadi riak tu dia berkocak sedikit, kemudian lama dia tenang. Tetapi sebelum dia nak tenang itu, dia panggil aftershock. Artinya ada yang masih di hujung tu berlaku. Kali ini luar biasa. 12 jam selepas yang pertama, 7.8, berlaku satu lagi. Yang ini bukan aftershock. Ini gempa yang kedua. Kali ini 7.6. Ada yang kata 75, tetapi kekuatannya biasa kerana dia melimpah ke Syria. Gegaran itu menghancurkan satu lagi kawasan. Ini yang dikata the double earthquake. Bukan lagi aftershock ya. Maknanya tuan-tuan bayangkan, katalah wa na'udzubillah, kita kena, kemudian berasa gegaran sikit, kemudian tenang, 12 jam kemudian tiba-tiba rawang kena dengan skala yang hampir sama kuat. Dan kali ini dia merebak sampai 20% daripada Turki. 20%, tuan-tuan. Kalau Malaysia ni kita ambil Johor out, Negeri Sembilan out, Melaka out, separuh Pahang out. Maknanya 20% daripada negara Turki itu terkesan dengan gempa ini, yang kita panggil gempa bumi yang sangat mengerikan ini. Jadi dengan sepintas berlaku, dan tuan-tuan tengok semua video diviralkan ya, saat-saat kali ini dengan teknologi maklumat kita ni, kita pun boleh tengok dengan mata kepala. Kalau dulu kita tahu berita saja, kemudian barulah datang gambar-gambar. Sekarang almost instant. Jadi masa itu mereka dapat rekod, yang survivor dapat rekod dan terus hantar langsung. Dan seluruh dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana runtuhan yang mengerikan dapat kita lihat. Lalu kita pun menyaksikanlah berita itu sedikit demi sedikit. Pada hari yang pertama berita itu, saya panggil mesyuarat tergempar di peringkat MAPIM. Biasanya apa yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berlaku satu keadaan itu, kami hantar fact finding mission. Pergi hantar dulu, tengok apa yang berlaku, apa yang perlu, kemudian barulah kita atur satu tim yang lebih kemas. Tetapi kali ini saya punya arahan, ini bukan lagi mencari fact finding, kerana kita sudah dapat maklumat, cuma kita tak tahu data tepat. Tapi saya kata jangan fact finding, terus kita tengok kita punya duit ada berapa, bawa yang itu dulu. Pergi, saya bercakap dengan Dr. Zamri, Menteri Luar bertanya kepada saya, cikgu ada kemudahan MAPIM tak di sana? Saya kata kebetulan kami ada warehouse. Kebetulan dia warehouse tu di Gaziantep.
hampir ya jauh juga daripada epicenter, tetapi saya kata ada. Jadi Dr. Zamri, Menteri Luar, mengarahkan tim daripada kerajaan berangkat pada malam itu 72 orang, 73. Kami atur, kita pun berhubung dengan partner kita di Turki untuk beritahu bagaimana keadaannya kalau kami sampai ke Istanbul, nak bergerak ke mana dan nak postkan ke mana, itu semua kita cuba dapatkan. Lalu kita terbanglah yang telah di flag off oleh timbalan Menteri Luar pada malam yang kedua. Baik. Dunia telah memberikan respon. Ya. Sedang rescue, search and rescue sedang dibuat sampai hari ini. Biasanya tuan-tuan, dalam amalan operasi untuk nak kira nyawa dan boleh diselamatkan dalam satu keadaan begitu, search and rescue ni ataupun SAR ni target 3 hari. Kalau lebih daripada itu, kebarangkalian kita sudah tidak ada survivors. Tapi hari ini masuk hari kelima dan mereka masih lagi mencari. Tapi dalam pencarian itu, orang kata mereka sudah mulai terpaksa menerima hakikat, sudah tidak mungkin ada survivors lagi. Tetapi ajaibnya, dan ini kuasa Allah sungguh-sungguh, hari kemarin, hari yang keempat atau hari masuk hari kelima tu, mereka dapat menyelamatkan bayi, dapat menyelamatkan kanak-kanak, ada yang dapat menyelamatkan satu keluarga dalam runtuhan. Dan ini tuan-tuan saksikan sendiri dalam video-video yang kita perolehi. Bermakna dalam keadaan mereka mengatakan masuk hari kelima dan keenam ni boleh kita katakan hampir. Cuma hitungannya berapa? Anggaran yang disampaikan kepada kami mungkin mencecah 50. Gabungan antara runtuhan di Syria dengan di Turki. Turki paling tinggi sekarang sudah 18 dekat 20,000. Manakala Syria naik lagi 3 nak menghampiri 4,000. Jadi kalau bilangannya begitu tuan-tuan, mereka merasakan kalau 50,000 itu tidak mengejutkan. Tolak ke tepi yang parah, tolak ke tepi yang terpaksa dirawat di hospital, itu sudah artinya yang terkesan direct itu mungkin mencecah 100,000 lebih. Tetapi kesan keseluruhannya daripada dua gempa ini adalah 30 juta penduduk Syria dan campur penduduk Turki yang affected, dia panggil affected, sama ada rumah mereka rosak, jalan rosak, dan kehidupan harian sudah tidak mampu lagi berjalan. Dijumlahkan semuanya 30 juta. Lebih kurang tahun lepas ataupun tahun ini, tahun lepas berlaku banjir besar di Pakistan. Di Pakistan itu 1/3 Pakistan tenggelam, dan yang terkesan 33 juta orang. Apabila kami dapat pergi ke Sindh, ke Punjab, maknanya sejauh mata memandang di bawahnya itu ratusan perkampungan ditenggelami semuanya, dan terkesannya 30 juta orang sampai hari ini masih lagi. Demikianlah di Turki dan Syria. Impact direct ialah yang mati, yang cedera. Impact yang tidak direct atau tidak langsung itu nampaknya seluas 20% daripada bumi Turki. Kemudian di Syria juga agak besar, kerana Syria ini double, kerana dia perang sudah hampir 11 tahun. Tetapi yang lebih parah lagi dalam pencarian dan juga menyelamat ini, search and rescue, mereka berhadapan dengan suasana sejuk yang juga luar biasa. Ya. Semalam
Haiti saya call, kontak saya. Dia kata, brother, we are at -10. Gaziantep, we are -15. Di satu kawasan lagi sudah -20. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita buat research and rescue. Kalau di Turki, jentolak semua itu agak banyak, tetapi di Syria hampir tidak ada. Dalam keadaan kesejukan itu, kesejukannya luar biasa, luar biasa. Kali ini Allah nak menunjukkan climate change yang dipanggil perubahan iklim melanda itu di US ada satu kawasan yang sudah -100. -100 itu dilapor oleh Al Jazeera. Dia orang tergamam. Pengkaji cuaca tak tahu sampai begitu. Jadi dia melimpah kesejukannya sampailah ke Syria, sampai ke ini memang maksimum sampai ke Turki. Jadi terpaksa mencari dan menyelamat dalam keadaan begitu. Ya. Dan kita tidak terkejut orang yang survive tetapi mati kerana kesejukan. Bukan kerana duduk di bawah runtuhan, kerana kesejukan. Dan bila ada bayi yang diselamatkan daripada runtuhan itu dianggap ajaib kuasa Allah sungguh macam mana budak ini boleh survive. Masuk hari yang keempat. Jadi suasananya begini. Saya melihat khabarnya pada hari yang kedua sekitar 18 pemimpin dunia memberi respon akan hantar bantuan secepat mungkin, akan hantar tim. Ya. Dalam senarai 17 itu saya lihat hanya 5 negara Islam yang cepat respon nak hantar. Yang lain semua negara bukan Islam. Ada kepentingan tuan-tuan. Ya. Kerana ada politiknya sedikit dalam hal ini, dalam membantu bencana sebesar ini. Politiknya dalam konteks ini saya lihat ialah Syria. Syria sudah dijatuhkan hukuman sanction. Tak dibenarkan apapun barang masuk. Sampai hari ini, hari yang ke-6, saya baru menulis surat kepada Anthony Guterres. Semalam kebetulan ada acara, saya berjumpa, kebetulan Tun Mahathir ada, dan saya juga sembang. Kita kena pressure dunia ini, dan juga saya akan hantar maklumat juga kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tekankan supaya sanction di Syria itu diangkat serta-merta. Kerana yang dibolehkan masuk ialah minyak untuk membantu peperangan. Tetapi untuk membantu kemanusiaan ini, jentolak, makanan, ubatan tak dibenarkan masuk ke dalam Syria. Jadi ini bukan saja kepelikan, ini adalah suatu hipokrisi. Macam mana Syria yang sudah juga parah dalam peperangan ditambah parah dengan bencana, tiba-tiba mereka tak benarkan masuk. Jadi banyak international agencies tersekat di border Syria dengan Turki, tak boleh masuk, dan banyaklah sekarang ni tertumpu ke Turki. Jadi akhirnya sehingga hari yang keempat, hingga kemarin saya lihat sudah lebih daripada 60 negara menghantar tim search dan rescue. Kemudian tu jumlah yang dikerah itu sudah mencapai lebih daripada 10,000 orang. Kita di Malaysia kita hantar 73, kemudian tu MAPIM ada 11, kemudian tu baru ni 2-3 hari ni macam-macam NGO pergi, MyCare pergi, yang lain semua pergi untuk membantu apa yang boleh. Cuma koordinasinya bukan senang tuan-tuan ya. Ada orang nak tanya kepada saya, cikgu macam mana saya nak begini, saya dengar Turkish Airlines bagi free untuk kita pergi. Saya kata bukan semua dah itu. You pergi satunya logistik, land logistik tu bukan senang tuan-tuan, sebab hampir 70% jalan yang merekah, yang pecah, tak boleh nak masuk. Yang kedua, nak menempatkan you di pos mana. Kita sampai sana, kita bukan nak jadi tetamu pelancong,
nak buat kerja, tapi dengan keadaan begitu siapa yang nak menguruskan daripada airport, lepas tu nak pergi mana, base mana nak pergi, siapa kontak kita? Saya kata ini bukan mudah. Yang ketiga, koordinasi dengan agensi-agensi antarabangsa. UN punya agensi ada di situ, ICRC ada di situ, banyak, tapi you kena coordinate. Kalau tidak, susah. Jadi banyak orang telefon saya, cikgu macam mana nak pergi, macam mana pergi. Saya kata saya akan tanyakan. Jadi saya sudah tanya kepada pejabat, pada menteri dan juga pejabat di Kementerian Luar. Dia orang memberikan gambaran bahawa this is not an easy task. Takut nanti kita pergi, kita pula membeban mereka. Patutnya kita tolong mereka, kita pula je beban. Pasal duk fikir kata orang Malaysia ni kan bukan boleh tahan sejuk. Siap-siap dengan dia sekali dalam hospital dengan puak-puak tu. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak pergi itu gambarannya saya nak beritahu. Tapi banyak orang yang bertanya saya, apa yang boleh kita bantu? Pastinya bantuan kewangan itu paling jelas. Tapi bantuan yang lain kita ada sekarang ni di satu pusat saya dipahamkan, iaitu bukan diorganisasi oleh saya dengan kawan, tapi ada satu grup yang kata hantarlah. Pasal Turkish Airlines katanya bersedia untuk angkut pakaian, keperluan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi kalau ada maklumat itu tuan-tuan, ya sila bantulah yang terbaik lah. Jangan pergi hantar barang-barang yang kita dah tak mau, dah baru kita hantar kalau benar. Tapi sekarang saya tak boleh nak confirm, kerana untuk nak ada barang-barang itu kosnya dan sebagainya mungkin lebih baik ianya dibeli di sana. Kita hantar juga beli di sana, kos transportnya tidak tinggi. Baik, gambaran lagi yang saya nak berikan tentang ini ialah saya sedikit kagum dengan pemimpinnya. Memang under pressure, Tayyip Erdogan sangat tertekan kerana tak lama lagi dia akan menghadapi pilihan raya. Dan kritikan terhadap operasi kerajaan Turki, respon kepada ini agak banyak. Kononnya maklumat tak sampai, kononnya tak cepat. Jadi kita yang dari jauh dan orang yang tak kena tu bolehlah cakap begitu, tapi kalau kita kena sendiri, kita tahulah keupayaan nak respon ni macam mana. Sebab dia berlaku dengan keadaan yang saya sebut tadi, 2 earthquake, bukan 1. Jadi tetapi dia telah melontarkan satu harapan yang luar biasa, yang mengejutkan kita apabila dia mengatakan tanggungjawab sekarang ni sepenuhnya kepada kerajaan, katanya. Dan saya tak akan benarkan barang 1 lira pun dikeluarkan oleh rakyat untuk membina semula kehancuran ini. Rumah yang kita akan kita bina lebih baik daripada apa yang mereka diami sebelum ini, yang menjadi mangsa. Dan dia kata, kalau kamu ada 1 pohon yang milik kamu yang telah hancur, kita akan ganti 10 pohon. Iktibar yang saya dapat daripada tekanan yang diterima oleh Erdogan ini agak luar biasa, ya. Orang yang tak suka pada dia, ya, mengkritik cara dia, tetapi semangat dia dan kaedah dia menyantuni rakyat itu luar biasa. Contoh, Turki sekarang ini menampung lebih kurang 4 juta pelarian Syria. 4 juta, tuan-tuan. Bukan 400,000, 4 juta. Dan sudah berapa tahun? Jadi bila saya jumpa dia, saya bertanya, His Excellency, how can Turkey survive? Your economy is not that strong, but you are spending on refugees about 200 million USD per year, and it's getting more because refugees is not decreasing, it is increasing. Dia beritahu pada saya, brother, we have to have strong faith to the Almighty Allah. I believe that for every 1 lira we spend to help our brothers and sisters, insyaAllah Allah will pay us 10 lira.
Bagi setiap satu lira yang kami belanja untuk membantu saudara Islam kita di sana yang tertekan itu, saya yakin Allah akan membalas kita dengan 10 lira. Ya, wang Turki itu panggil lira. Jadi dalam kekecohan ini, disinilah yang kita harus melihat di mana kekuatan umat Islam. Ya. Wallahu a'lam wa na'udzubillah. Harap-harap fault line ini, kerekahan dan juga pertumbuhan tektonik plate ini tidak berlaku seperti yang diramalkan orang. Dia kata the next hit will be Pakistan and Turkey. Pakistan dan Iran. Ada analisis pula mengatakan bahawa kerana berlakunya climate change yang menyebabkan banyak benda yang sedang berubah sekarang ni, kawasan-kawasan selamat seperti Malaysia, seperti Thailand yang tidak pernah terasa, yang panggil gegaran sebenarnya, kita hanya ada sedikit dia berayun sikit, itu pun panik dah kita pun. Sudah mungkin tidak selamat lagi. Ya. Jadi semalam bila saya di KL, saya naik ke satu bangunan dan nampak kita punya bangunan pencakar langit merata-rata kan. Bila saya balik Shah Alam semalam, saya tengok juga kiri kanan. Fikiran saya tidak lain ini, kalau berlakulah, kita mohon pada Allah lah, jangan berlakulah. Kalau berlaku, saya tengok ni tumbang satu-satu ni, ambil daripada Penang di Komtar, sampailah kita sampai ke LCC lah, kita ada apa macam-macam. Nampak sangat vulnerable ya. Bila dah semakin tinggi itu bukan semakin megah, semakin ngeri, sangat mengerikan ya. Kerana dia goncang sikit tu, saya tak tahu kajian geologis di Malaysia ni kalau berlaku. Kita tak mau menakut-nakutkan, tetapi Allah Maha berkuasa dan tanda-tanda itu bukan tak ada, tandanya ada. Jadi kembali balik kepada kita, bila keadaan begitu, apa kekuatan umat Islam, negara-negara Islam? Ya. Ternyata kekuatan kita rapuh. Ya. Kita nampaknya tertumpu kepada kita bergaduh, bukan tertumpu kepada kita membuat persiapan pada keadaan-keadaan yang tidak kita jangka. Jadi inilah yang saya rasa perlu kembali kepada kekuatan ini. Bila kita baca surah Al-Zalzalah tadi, ya, ini perkara benar, ini perkara akan berlaku, ini suasana menjelang kiamat yang tidak ada siapapun di kalangan orang beriman akan mengatakan ini adalah dogengan, ini adalah kata-kata yang tidak dapat kepastian. Ini Allah kata bumi akan bergoncang. Kita hanya dapat tahu macam mana dia goncang. Ada 2, 3 tuan-tuan. Sama ada ni plate nya begini ya, tuan-tuan tengok ya. Ini teknologi plate nya kata belakang, yang di tengah tu rekah. Jadi dia bergerak. Bergerakan yang pertama ialah dia bergeser begini. Ya, depan belakang, depan belakang. Tetapi bila sampai satu waktu, geserannya semakin tinggi, semakin laju. Dan bila laju, maka dia akan send, dia panggil seismic wave ke atas. Dia bergerak di bawah, tapi seismic wave, dia panggil seismic, itu naik ke atas, dan ketika itulah di atas berlaku yang dipanggil gempa bumi. Ada yang bukan dia bergerak, bergeser begitu, ada yang dia tekan antara 2 plate ni. Dia tekan sampai akhirnya sekali lagi seismic wave naik ke atas. Bila naik atas dia panggil epicenter. Ya. Ada yang satu lagi, dia satu bergerak ke bawah, satu bergerak ke atas. Ini juga menghantar seismic wave naik ke atas. Nah, yang ini kita tidak tahu. Belum lagi ada diberitakan gempa bumi ini jenis apa? Jenis yang dia bergeser gitu, ataupun yang dia tekan 2 plate ni, atau yang satu duduk di bawah, yang satu pergi ke atas.
Yang saya tahu ketika tsunami di Aceh ialah yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Maka dia berlaku di tengah-tengah laut, berlakulah tsunami. Yang ini epicenternya lah di darat. Jadi dengan kajian itu, tuan-tuan, apakah boleh Malaysia ni tak ada tektonik plate? Tidak. Kita tidak ada itu, gerakan itu. Tapi kita ada di benar-benar jiran kita yang dekat. Dan kalau berlaku 9.5 skala Richter, Malaysia pasti akan juga terkesan. Satu lagi puncanya ialah punca daripada gunung berapi. Di Indonesia itu ribuan gunung berapi sejak daripada Krakatawa tu. Dah ada anak cucunya masih. Dan yang aktif hampir dikatakan dekat-dekat 300-400 yang masih aktif. Jadi apa yang berlaku gelegak di gunung berapi itu juga memberi trigger kepada pergerakan ini. Jadi kalau berlaku itu, tuan-tuan, 2-3 dah yang kita baca telah pun meledak, dan itu setting untuk pergerakan di bawah itu akan mula. Nah, kembali balik soalan saya sebelum saya berakhir. Kekuatan kita ialah kepada nombor satu ialah keimanan dan ketakwaan. Membaca bahawa Allah memberi pesan dan kamu kena perbaiki diri kamu. Sebab fasad yang berlaku fil barri wal bahri, di darat dan di laut, itu adalah bima kasabat aidin nas, disebab oleh tangan-tangan kamu. Tangan kita itu apa? Bermula dengan fikiran kita, niat kita, dan akhirnya tangan kita. Tangan kita apa? Ada yang meluluskan projek, ada yang design projek. Tangan bima kasabat aidin nas. Jadi kekuatan yang pertama harus kita fikirkanlah kekuatan keimanan kita yang menyebabkan kita perbetulkan kehidupan kita ni sebagai Muslim. Jangan kerana kemungkaran yang kita lakukan bukan tunggu kita lakukan, orang lain lakukan, kita pun kena. Kalau orang kata ni maksiat banyak di Malaysia ni, ya, si Sajjad tu kalau kata berlaku ni, Sajjad dah duduk di Australia. Jadi kalau kita kata ni pasal Sajjad ni, jadi pula kitanya. Kita tak boleh nak kata begitu, tuan-tuan. Yang pentingnya kita semua ni tidak menuding orang lain, muhasabah diri, cek diri kita ini, cek anak-anak kita, cek keluarga kita. Kerana benda itu akan sampai kepada kita, walaupun kita ni elok kaki masjid, kaki surau, puasa Isnin Khamis, elok semua berzikir, baca Quran, tiba-tiba jadi runtuh habis surau kita ini. Ialah kerana kemungkaran itu bukan dilihat kepada orang yang buatnya, kemungkaran itu dilihat kepada kecuaian satu masyarakat. Dan ini harus kita belajar iktibar ini. Yang kedua, apa kekuatan kita? Kekuatan kita ialah kita berwaspada dan belajar daripada apa yang berlaku di tempat lain. Iktibarnya jelas, ya, bahawa berlaku di Indonesia, berlaku di Jepun, berlaku di China, berlaku di India, berlaku di Latin Amerika. Itu menyebabkan kita harus melihat kembali perkara yang kita lakukan ini atas nama pembangunan, atas nama progres, atas nama kecanggihan. Akhirnya kita sudah tidak aman lagi dengan alam. Alam yang sepatutnya jadi sahabat, alam yang sepatutnya jadi amanah kepada kita, kita telah rosakkan kerana nafsu kita. Dan kita kaji balik. Dan ini sering saya ceramahkan tentang bagaimana kita sudah jadi pengkhianat kepada alam, dan alam sekarang sedang berbicara. Hadithu akhbaroha, alam sedang berbicara kepada kamu. Jadi saya nak tutup, tuan-tuan nak buat apa sekarang dengan saya menerangkan ini? Saya kaitkan dengan surah
ke-99, 8 ayat surah Makkiyah, dan Allah hujungkan dengan mengatakan setiap amal kamu sekecil zarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita harus kembali kepada keyakinan bahawa amalan sekecil apapun, pelanggaran sekecil apapun, itu diperkira oleh Allah. Itu pengajaran yang paling kuat yang harus kita ambil daripada peristiwa gempa bumi ini. Kerana paling tidak, tuan-tuan, diajar oleh Allah kamu menjadi orang yang paling cermat dalam kehidupan, paling Islam ni, tuan-tuan, indah kerana dia itu menyusun kehidupan kita ni sampai sehalus-halusnya, yang agama lain tak ajar. Bila saya berbincang dengan teman-teman bukan Islam, dalam kitab kamu ada tak disebut tentang kebersihan dan macam mana nak menjaga air, macam mana jangan membazir? Dia kata tak ada lah sampai begitu. Dia suruh kasih sayang saja. Kita ni diajar sampai najis pun berapa jenis najis, air berapa jenis air, sehalus itu. Bermakna Allah suruh kita ni cermat dan sangat teliti dalam kehidupan. Tidak ambil ringan benda-benda yang kita lakukan ini. Semuanya kena diperhatikan. Inilah iktibar yang penting. Bila Allah kata di hujung surah itu ayat 7 dan 8, yang kamu lakukan yang sekecil-kecilnya kebaikan akan diberi ganjarannya. Demikian kalau kamu lakukan pelanggaran dan dosa dan maksiat sekecil-kecil pun akan dipikirkan, untuk menunjukkan Allah itu maha adil. Allah itu maha adil, tak akan menganiayakan kita. Hatta kalau kamu dah tak boleh nak derma, nak bantu saudara kita di sana, letak dalam hati kita ni, ya Allah, lindungilah saudara aku di sana, ya Allah, ringankanlah kesusahan mereka. Itu pun sedekah sebanyak itu, Allah mengatakan akan diberikan ganjaran. Jadi tuan-tuan, saya semalam pagi lah, bukan semalam, saya tak boleh tidur. Kemudian saya mengatakan saya mesti melakarkan apa yang saya boleh lakarkan sebagai catatan. InsyaAllah kalau boleh diabadikan, saya akan abadikan di dalam hidup saya ni. Peristiwa berlaku, lalu saya tengah-tengah malam saya bangun dan saya catat begini: iktibar dari al-zalzalah, tergamam, tersentak sekelip mata, nyawa tercabut, runtuhan maha dahsyat, bumi berombak, tanah merekah, kejadian mengerikan, bumi berkocak, semuanya menyembah bumi. Turkiya dan Suria, dunia menyaksikan mayat bergelimpangan, masih dicari, masih dihitung, dari puluhan menjadi ratusan, kemudian ribuan, kini puluhan ribu. Belum lagi yang derita luka dan parah, yang kehilangan sanak saudara dan teman, jutaan terkesan, entah bertahun dibangun semula kehidupan, hanya keimanan ketakwaan yang mampu bertahan. Spontan dunia bangkit dengan rasa keinsanan. Ada yang berkepentingan, ada yang murni menghulur bantuan. Kali ini zalzalah 7.8 di Turkiya tahun 2023. Dulu pernah terdahsyat 9.5 di Chili tahun 1960. Tidak dilupai gempa Aceh tahun 2004, meragut 200 ribuan nyawa sekelip mata. Lambang mini kiamat, membawa alamat manusia harus insaf dan saling mengingat. Disaksi saat gegaran dan runtuhan di depan mata, kembali kepada Tuhan yang berkata, iza zulzilatil ardu azilzalaha, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang
yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintah yang sedemikian itu kepadanya. Al-zalzalah, membawa ikhtibar dan ingatan. Manusia diperlihatkan setiap kejadian ada pengajaran, ada perkabaran. Saatnya tiba, bermuhasabah, jangan bersangka diri terkecuali dan tidak bersalah. Derita Turkiya dan Suria mungkin berlaku, zalzalah di Nusantara, gemparan dari goncangan, dari tiupan secepis sangkakala bakal menimpa. Tanah memanas, sungai dan laut bergabungan, meluah dan meluap, tanda makhluk Allah berbicara. Memberi amaran dari Tuhan, manusia yang angkuh dan membiakkan kemungkaran dengan niat dan dengan tangan akan menyaksikan kerosakan di darat dan di lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyazuqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tuan-tuan nak derma, boleh melalui saya, kita akan ada kumpulan yang kedua yang bakal berangkat lagi. Sekali lagi saya mengatakan, bagi orang yang nak bertanya bagaimana nak pergi, saya masih semak dan terus mendapat berita. Mana tahu kalau ada peluang, tiba-tiba ada jalan untuk pergi bantu, itu amal jariah kita. Tapi kalau tak mampu, kita berdoalah dan kita berilah sumbangan kepada saudara kita sedaya yang mungkin. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.